Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Okey. Malam ni kita buat live lagi. Malam ini saya akan bercerita berkenaan dengan masalah anxiety. Okey. Malam ni kita kupas berkenaan dengan penyakit anxiety, iaitu penyakit moden, penyakit baru yang dahulunya jarang terjadi. Dan sekarang anxiety semakin berleluasa dan ramai yang menghadapi masalah anxiety. Saya pun ada ramai pasien yang merawat yang minta untuk buat rawatan anxiety. Jadi malam ni kita kupas berkenaan dengan anxiety. Sementara itu kita tunggukan sahabat-sahabat semua. Okey. Kita tunggukan kemasukan daripada sahabat-sahabat yang lain. Kalau sekiranya ada sahabat-sahabat yang sudi untuk share dengan kawan-kawan lain yang ada masalah anxiety, sila sharekan, saya hargai anda. Okay, Puan Masita. Waalaikumsalam, Puan. Kalau sekiranya ada sahabat-sahabat lain yang ada mempunyai masalah anxiety ataupun ada grup-grup, pernah join grup-grup anxiety, bolehlah share-sharekan. Kerana anxiety ini sangat ramai. Okay. Sebelum tu saya nak tanya suara saya okey ke tidak? Macam mana suara saya okey? Kita buat hari ni sekejap aja. Dari live sekejap aja kita bercerita masalah anxiety dan okey, besok kita cari lagi topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Pasal ini ada permintaan dari kawan-kawan. Mereka inginkan saya mengupas anxiety. Ya, Tuan Khairul. Waalaikumsalam. Cik Jana. Selamat datang. Pada kawan-kawan semua, selamat datang. Hari ini kita bercerita berkenaan dengan anxiety. Okey, Cik Khairul. Beres. Sekiranya ada sahabat-sahabat, kawan-kawan anda yang mempunyai masalah anxiety, bolehlah anda share-sharekan dengan mereka, biar mereka tahu bahawa penyakit mereka sangat unik. Okey, terima kasih Puan Masita. Alhamdulillah. Jadi mic saya pakai mic ni je, mic earphone biasa. Jadi kita buatlah seadanya je kan. Saya suka kalau buat apa-apa tu tak perlulah nak prepare sangat. Yang ada je lah. Gitu-gitu je. Okey. Alhamdulillah. Sekarang ni kita mulakan dengan okey, ni tadi ada Puan ni bercakap berkenaan Puan Erna, saya ada join group anxiety. Saya masih ada apply dengan pakar psikiatrik. Baru-baru ini dos makin bertambah, tapi saya elak makan ubat untuk tidur sebab saya tak suka dan takut untuk tidur. Okey Puan, nanti kita kupaskan sedikit masalah anxiety. Jadi di sini kalau saya kena tengok dulu Puan Erna ni sama ada dia masalah anxiety ataupun trauma. Okay? Jadi antara anxiety dan trauma itu dia adalah dua perkara yang hampir sama tetapi agak berbeza. Tapi Puan cuba nanti dengarkan apa yang saya nak sampaikan dan Puan buat pembandingan apakah simptom-simptom itu ada pada diri Puan. Okey, Puan Murtaza. Waalaikumsalam, Tuan. Waalaikumsalam.
Okay, kepada yang memberi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana watching live pada hari ini. Tolong sharekan kepada kawan-kawan yang ada masalah anxiety. Okey, begini. Anxiety ini sebenarnya dia adalah masalah daripada gangguan hormon. Pada saya lah. Okey, saya mengupas mengikut sudut pandang saya. Dia adalah berpunca daripada masalah hormon. Okey, nanti sebentar. Okey, cuma saya beritahu doktor yang saya dah tak ada rasa nak bunuh diri itu. Sebab semua itu saya dah buat sebanyak 5 kali semasa saya ada suami. Okey, Puan Erna, begini Puan Erna. Anxiety kebiasaannya adalah orang yang takut kepada kematian. Tetapi kalau depression itu adalah orang yang cenderung untuk membunuh diri. Jadi, Puan kena memahami situasi Puan. Mungkin pada pandangan saya, Puan mengalami trauma dan itu yang membuatkan Puan rasa tertekan sangat sehingga kan kehidupan ini tidak memberi makna kepada Puan. Jadi orang-orang yang depression ni biasanya mereka cenderung untuk membunuh diri. Tetapi bagi mereka-mereka yang anxiety, mereka adalah orang yang sangat takut pada kematian. Sehingga kan mendengar orang mati pun boleh membuatkan dia rasa ketakutan dan dia menggigil bila mendengar ada kematian, ada kemalangan, ada hal-hal yang menakutkan, yang mengerikan kepada dirinya, dan itu yang membuatkan ia menghindarkan dirinya. Sehingga kan ada di antaranya yang tidak mahu untuk pergi ke rumah orang meninggal dunia. Ramai yang saya temui, pesakit-pesakit anxiety yang saya temui, mereka begitu takut yang keterlaluan sangat. Okey. Jadi nanti Puan Erna cuba tengok apa yang anak saya sampaikan. Lepas tu cuba comparekan dengan diri Puan, sama ada Puan itu depression ataupun Puan adalah orang yang anxiety. Okey. Jadi kebiasaannya anxiety ini berpunca daripada stres. Stres yang agak lama dan agak panjang. Majoritinya stres masalah keuangan. Okay? Tekanan hidup dalam keluarga, mereka tertekan dan mereka rasakan satu ketakutan untuk meneruskan kehidupan. Okey, jadi bila mereka stres, simptom yang pertama mula-mula sekali untuk anxiety datang adalah gastrik. Biasanya mereka-mereka yang mempunyai masalah anxiety ini kerjanya adalah bershopping dari satu klinik ke satu klinik, dari satu hospital ke satu hospital. Dan walaupun mereka kerap ke hospital, ubat yang dibekalkan oleh doktor kebiasaannya hanyalah ubat gastrik, ubat kapur yang goncang-goncang tu kan, ubat kapur yang goncang-goncang tu untuk buang angin. Dan apabila berlaku kejutan, dia terperanjat, dia trigger dengan masalah dia, perutnya akan kembung, makan banyak pun dia kembung, tak makan pun dia kembung, dia rasa mual, rasa mabuk, rasa pening, duduk kedai kopi pun tak selesa, orang ramai pun tak selesa, udara sejuk sangat pun dia boleh rasa ketakutan, terlalu panas pun dia boleh diserang anxiety.
Jadi keadaannya jadi serba salah. Dan bagi mereka yang dah berkahwin, kalau sekiranya pasangan mereka tidak memahami yang dia menghadapi anxiety, lagi bertambah masalahnya. Okey. Jadi selalunya pasangan yang tak faham ni dia akan katakan awak ni mengada-ngada lah. Awak ni sebenarnya tak ada apa pun. Awak ni sihat je. Seolah-olah dia tak memahami. Tetapi ini adalah penyakit fizikal yang telah mencapai hingga peringkat mental dan emosi. Jadi itulah yang dihadapi oleh mereka-mereka yang memiliki penyakit anxiety. Okey. Jadi anxiety ini sebenarnya berpunca daripada perut. Awalnya mereka berpunca daripada perut. Perut itu mengalami seperti kembung. Panic attack ada kaitan dengan anxiety ke tu? Okey, betul. Panic attack juga adalah simptom-simptom awal sebelum kena anxiety. Mula-mula panic attack dulu. Bila dah kena panic attack, berlarutan panic attack tersebut, maka anxiety pun datang. Gitulah. Jadi bila anxiety itu menyerang, kadang-kadang boleh menyebabkan oksigen dalam badannya menjadi kurang dan boleh berlaku kekejangan-kekejangan otot dan sebagainya. Okay. Orang anxiety ni dia boleh kerisauan tanpa sebab. Tak tentu pasal aja, dia tiba-tiba dia rasa tak selesa, dia rasa tertekan, dia rasa mual, dia rasa mabuk, dia rasa nak muntah. Nanti bila dia rasa diri dia dah mula selamat, dah mula reda, angin dah mula keluar daripada perutnya, dia dah mula sendawa, dah mula kentut, biasanya dia akan rasa lega. Okey, jadi angin di dalam perutnya itu akan menendang, akan naik sampai ke kepala lah. Jadi banyak dia punya kesannya sehingga kan menyucuk-nyucuk hingga ke dada. Dan mereka yang mengalami anxiety ini bila dah mencucuk sampai ke dada, dia dah mula rasa risau, apakah aku ini menghadapi masalah sakit jantung, apakah aku ini menghadapi masalah sakit-sakit kronik yang lain. Dan yang paling parah sekali adalah mereka-mereka yang beranggapan apakah aku ini dibuat orang, disantau orang, apakah ada jin di dalam tubuh badan aku. Jadi mereka yang menghadapi anxiety ini kebanyakannya tidak faham apa yang berlaku kepada dirinya. Okey. Mereka tidak faham apa yang terjadi kepada dirinya. Okey, Puan Hasliha. Asliha Abdul Majid. Waalaikumsalam Puan. Okey. Jadi malam ni kita bercerita berkenaan dengan anxiety saja, okey? Ya, Fatihah. Waalaikumsalam. Kita bercerita berkenaan dengan anxiety. Ini sebenarnya adalah masalah yang kerap yang ramai hadapi tetapi tidak menonjol. Mereka menghadapi anxiety tetapi mereka tidak menonjol. Ada di antaranya yang solat Jumaat secara berjemaah pun tak berani nak duduk di saf depan. Mereka nak duduk di saf belakang kerana kerisauan mereka kalau sekiranya waktu solat nanti berlakunya serangan anxiety, jadi dia mudah untuk keluar daripada saf, untuk dia larilah daripada masalah dia. Okey. Tuan Muhammad Shah Yusof. Ya. Tajuk yang sangat baik. Ini
Puan Nur Zalifa, Waalaikumsalam. Okey, malam ni kita cerita anxiety saja. Tolong tag kawan-kawan yang ada anxiety, share dekat anda punya Facebook, anda punya kawan-kawan grup yang ada masalah anxiety ni. Okey. Anxiety ni bagi mereka yang merokok, lebih kerap lagi diserang masalah anxiety. Kerana antara punca anda menghadapi masalah perut adalah daripada rokok. Ingat, apabila anda merokok, pastikan perut anda tidak kosong. Mereka yang merokok sewaktu perut lapar, sewaktu perut mereka kosong, mereka merokok dan minum air masak, merokok, minum air mineral, merokok, minum air kosong. Akibatnya, anda mengalami gastrik. Dan anxiety ini datang di dalam kehidupan anda berpunca daripada masalah di dalam usus, di dalam perut anda. Perut anda, usus anda adalah tempat di mana hormon kebahagiaan seperti hormon endorfin kalau tak silap saya dan hormon-hormon lain lah terganggu pengeluarannya. Jadi kilang hormon anda kebanyakannya di perut. Jadi apabila hormon kebahagiaan itu tidak lancar keluar, tubuh badan anda akan hilang rasa macam kawalan, hilang rasa. Jadi yang anda terima adalah kerisauan, kebimbangan, ketakutan kerana hormon itu yang membalancekan diri anda daripada masalah-masalah ketakutan dan kerisauan tu. Okay. Jadi hormon-hormon tu kita namakan dia sebagai hormon kebahagiaan. Okay. Jadi anxiety itu sebenarnya adalah satu penyakit yang ramai di antaranya beranggapan bahawa ia adalah penyakit yang misteri, yang mistik. Dan sangat menyedihkan bagi mereka-mereka yang mengatakan anxiety itu adalah daripada gangguan jin, gangguan saka, dibuat orang, disihir orang. Oleh itu, kalau sekiranya anda pergi bertemu dengan perawat-perawat yang salah, anda akan menerima lebih besar masalah. Okey. Jadi, kalau sekiranya anda pergi bertemu dengan perawat-perawat yang menanamkan saranan-saranan ataupun keyakinan-keyakinan yang tak betul, kononnya, kamu ni dibuat orang, jiran-jiran kamu, musuh-musuh kamu tengah nak buat kamu. Jadi itu adalah saranan-saranan yang tertangkap di minda bawah sedar anda dan anda yakin anda dibuat orang dan untuk penyembuhan anda adalah lebih susah dan lebih sulit lagi. Okey. Jadi bagi saya biasanya saya akan nasihatkan kepada mereka-mereka yang belajar dengan saya. Kalau sekiranya anda ingin menjadi perawat, anda tidak mampu untuk merawat orang tersebut, jangan anda tambah lagi masalah kepada mereka. Kesian mereka, mereka dah sakit. Janganlah lagi anda tambah dengan keyakinan-keyakinan yang membuatkan dia lebih sakit lagi. Okey. Jadi, bagi mereka-mereka yang mempunyai masalah anxiety, kalau sekiranya anda ingin sembuh, pertama sekali anda sembuhkan dulu perut anda. Anda boleh bertemu dengan doktor pakar perut, anda boleh skop di dalam perut anda, masukkan kamera ke dalam perut anda, lihat sekiranya perut anda ada mengalami kelukaan, ada luka, ataupun usus anda memburuk dan sebagainya.
Dan itu adalah punca-punca yang membuatkan anda mengalami masalah di perut. Okey. Jadi itu antara faktor yang utama. Dan yang keduanya, anda sembuhkan mental anda. Untuk anda sembuhkan mental anda bertemu dengan perawat-perawat yang merawat di bahagian pemikiran anda. Contohnya, anda bertemu dengan pakar-pakar hipnosis, pakar hipnoterapi, mereka akan memprogram anda balik. Mereka akan mencabutkan trauma-trauma yang ada di dalam fikiran anda. Mereka akan menghilangkan saranan-saranan negatif yang pernah anda terfikir, yang pernah anda yakini, dan mereka tanamkan keyakinan-keyakinan baru kepada diri anda. Okey. Jadi anxiety itu masalah yang real, masalah betul, dan anda fikirlah dengan matang supaya masalah anda sembuh dengan lebih cepat. Kalau sekiranya anda berfikir mengikut kata orang, pergi ke sana, pergi kemari, proses penyembuhan anda menjadi lebih parah. Jangan jadikan klinik itu ataupun rumah-rumah bomoh, dukun, perawat sebagai tempat anda bershopping. Okey. Jadi, okey Biong. Waalaikumsalam. Jadi kalau misal kata anda jumpa bomoh pun, anda jumpa dukun, anda jumpa perawat ruqyah ke apa, boleh sebenarnya. Anda berikhtiar saja. Tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan fakta yang sebenar. Apabila fikiran anda mendapat maklumat ataupun data yang betul, maka keyakinan baru timbul di dalam hati anda. Percayalah, orang kena anxiety ni, walaupun dia rasa, aku kalau mati pada sekarang ini, siapalah yang nak tolong aku? Aku ni nak mati ke apa ke? Bertahun-tahun anda tak mati pun. Percayalah. Jadi, anda kena lawan trauma anda kena lawan perasaan anda sendiri, anda kena lawan fikiran anda. Jadi, fikiran manusia ini, apabila dia menghadapi masalah, dia akan bertindak dua perkara. Sama ada dia fight, lawan, ataupun dia flight, dia abaikan. Jadi, kalau sekiranya anda menghadapi anxiety, anda abaikan, anxiety anda tidak sembuh. Yang anda perlu abaikan adalah kata-kata negatif dari orang lain. Anda perlu lawan, anda perlu hadapinya dengan sepenuh hati anda rawat, anda yakini bahawa anda tak apa-apa. Anda sihat, anda cuma sakit perut saja, anda yakini bahawa diri aku ini ada masalah ulcer dalam perut. Gas di dalam perut aku ini tak stabil. Hormon-hormon positif, hormon-hormon kebahagiaan di dalam perut aku ini tidak lancar. Itulah punca-punca, itulah penyebab-penyebabnya. Okey. Jadi pastikan anda sembuh dulu perut anda. Di dalam memproses perut anda, dalam proses untuk penyembuhan perut anda boleh berjumpa dengan doktor-doktor pakar. Dan ada juga secara tradisional. Saya ada juga yang menggunakan air kunyit, ada yang menggunakan herba-herba tertentu, boleh. Kalau sekiranya terbukti bahawa herba-herba tersebut boleh menyembuhkan perut anda, boleh saja anda cuba. Kalau sesuai pada diri anda, okey. Kalau sekiranya tak sesuai dan keadaan anda lebih parah, pada saya nasihatkan sebaiknya lebih baik anda berjumpa doktor. Okey. Jadi itu khas untuk merawat perut anda saja. Dan
Kalau sekiranya doktor dah mengatakan perut anda tidak ada masalah, anda perlu ambil ubat-ubat psikiatrik dan sebagainya, itu adalah masalah mental. Itu anda kena cari mereka-mereka yang melakukan rawatan daripada segi masalah mental seperti hipnosis dan hipnoterapi. Okey. Boleh faham semua? Simple aja kan? Okey. Jadi saya harap anda boleh faham masalah anxiety ni. Jadi anda boleh, biasanya kalau saya nasihatkan berjumpa dulu dengan doktor. Apa kata doktor? Nasihat doktor itu sangat penting. Daripada situ saya boleh menilai bagaimana untuk anda menjalani sesi rawatan seterusnya. Okey. Dan kalau sekiranya ramai juga orang-orang anxiety ni kadang-kadang yang degil, tak nak jumpa doktor. Apa yang bagus untuk gastrik? Okey, yang bagus untuk gastrik, anda jangan makan benda yang masam, jangan makan benda yang keras, jangan makan benda-benda yang menyebabkan angin, kacang, berminyak, berlemak. Anda puasa dulu. Anda berpuasa dulu, anda berpantang dulu dengan benda-benda yang boleh menyebabkan masalah itu timbul, dan anda berpantanglah sebulan, 2 bulan sehingga sembuh. Bila anda telah sembuh, anda nak makan kapal terbang pun terpulanglah pada anda. Okey. Jadi sembuhkan perut anda dulu. Apa-apa sembuhkan perut anda. Pasal punca penyakit itu adalah daripada perut. Okey, Puan Erna. Saya cuma dah fed up. Nak skip makan obat, skip apply doktor. Tak tahu dah nak buat apa. Hadap je. Bila stres 2-3 hari tak tidur. Tak tahu nak elak macam mana. Sebab masalah yang dihadap hari-hari tak boleh elak. Teruskan je hidup. Okey, Puan. Puan ni sebenarnya pada saya, Puan menghadapi masalah lain. Okey. Jadi kalau sekiranya di tempat Puan ada perawat-perawat hipnoterapi, pergi jumpa mereka dan cuba dapatkan hikmat nasihat daripada mereka. Dan pada saya, Puan daripada masalah fikiran Puan itu boleh menyebabkan gastrik Puan semakin teruk. Dia sebenarnya gastrik ini dia membantu kepada masalah di kepala. Kepala itu pula membantu pada masalah di perut. Perut kita ini ibaratnya seperti kepala kedua ataupun otak kedua manusia. Okay? Perut kita ini ibaratnya seperti otak kedua manusia. Okay. Jadi kebiasaannya mereka yang menghadapi masalah di perut, proses penyembuhannya bertahun-tahun. Kalau sekiranya mereka tidak dapat bertemu dengan perawat yang tepat dan yang sebenarnya. Jadi, jangan rasa pelik, jangan rasa heran kalau sekiranya mereka-mereka yang menghadapi anxiety ini bertahun-tahun. Sangat tertekan, saya faham. Sangat tertekan dan anda selalunya akan rasa seperti orang gila kalau sekiranya family anda tak memahami anda. Ada di antaranya yang nak ke tempat kerja jadi masalah, jadi takut di dalam memandu, takut nak tidur. Banyak benda yang perlu kita tinjau. Okay? Jadi saya sekadar di sini saya bercakap secara umum. Kalau sekiranya anda berhadapan dengan saya, insya-Allah saya boleh lihat lebih jelas lagi masalah yang anda hadapi. Okey, Puan Fatihah, perut saya selalu masuk angin. Ni anxiety juga ke Tun? Oh, perut masuk angin ni bukan anxiety. Anxiety ni adalah daripada pikiran kita. Angin tu kalau anda kentut, anda senawa, dia hilang, itu bukan anxiety, tidak. Anxiety ni dia
dia bila dia diserang tu dia rasa macam dia mengalami ketakutan, dia mengalami tekanan, dia mengalami kerisauan, dia takut banyak benda-benda yang tak sepatutnya, yang bagi orang lain benda tu tak ada apa-apa pun, tetapi dia terlalu takut. Okey Puan Erna, ya apa ni langsung tak support, keluarga langsung tak support. Bila saya cakap saya dah mula ada appointment dengan pakar psikiatrik, mereka kata saya mengada-ngada. Itu biasa Puan. Okay, kalau bagi family yang tak memahami, begitulah keadaannya, memang kesian. Jadi nanti orang kata kita ni macam yalah mengada-ngada kan. Jadi mereka tak memahami kan. Okay. Jadi bila dah jumpa pakar psikiatrik kan, orang kata kita ni dah gila pula. Engkau ni dah gila lah, dah makan ubat gila lah, apalah itu ini. Itu antara yang membuatkan kita lagi jadi anxiety, kita lagi tertekan. Okay. Apa-apa pun Puan handle diri Puan sendiri. Puan rawat perut Puan dulu, Puan rawat perasaan Puan, rawat jiwa Puan. Okey, tubuh manusia ni ada 3 saja dia punya cabangnya. Body, mind and soul. Iaitu tubuh anda pastikan dia mendapat yang terbaik, dia sihat. Fikiran anda pastikan fikiran anda sihat, dan juga perasaan anda, rasakan perasaan anda bahagia, sihat. Kejiwaan anda, rasakan semuanya itu bersemangat, bahagia, penuh dengan cinta kasih sayang. InsyaAllah anda sembuh. Okay? Kalau sekiranya keluarga itu tidak memahami, tak perlu anda harapkan. Anda fight sendiri. Anda boleh melakukannya tanpa ada bantuan sesiapa pun sebenarnya. Kalau sekiranya anda yakini, kerana penyembuhan itu bukan ada pada orang lain, penyembuhan itu adalah pada diri anda sendiri. Dan diri kita adalah doktor yang terbaik untuk diri kita sendiri. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Atau ada apa yang tak faham saya sampaikan ni tadi? Jadi nasihat saya, pergi jumpa doktor pakar, rawat perut anda, kemudian tak perlu anda ambil ubat penenang tu. Ubat penenang tu bukan apa, untuk anda tenang dan tidur saja. Anda gunakan penenang yang lebih semula jadi. Okey. Seperti anxiety. Janganlah sampai ambil ganja, ambil dadah. Tak perlulah sampai peringkat tu. Okey, TH kata apa ni, asyik putus-putus saja. Okey, internet saya yang slow atau internet tu ni yang asyik putus-putus. Okey, internet saya okey, lancar saja. Ini mungkin TH tak pergi bayar bil kot. TH pergi bayar bil dulu. Nanti lajulah tu. Cakap dengan dia nak yang laju sekali. Okey. Erna, ya memang ubat untuk tidur. Ya, ubat untuk tidur aja. Kadang-kadang ubat untuk tidur ni, ubat daripada pakar psikiatrik ini pun kita salah mentafsirkan. Konon-kononnya ubat ini datang daripada pakar psikiatrik. Kita melabelkan dia sebagai ubat gila. Daripada label itu pun sebenarnya dah menanam satu saranan lain, saranan yang negatif. Padahal ubat tu tak ada apa-apa pun. Ubat untuk anda tenang dan tidur je. Kadang-kadang kita terlampau mentafsirkan. Ini ubat gila tau. Ini untuk orang gila, orang itu ini. Benda itu tertanam di fikiran anda. Bila anda makan, nanti anda pun boleh jadi gila. Jadi benda itu telah anda programkan pada diri anda. Kalau agak-agak untuk anda makan boleh saja, tapi bila perlulah. Janganlah anda makan ubat yang tak perlu. Okey, masalah gastrik lagi satu saya nasihatkan mereka yang ada makan ubat, pastikan anda makan ubat dalam keadaan perut kenyang.
makan ubat selepas makan, kecuali ubat yang dibenarkan oleh doktor makan sebelum makan. Dapat ubat-ubat seperti painkiller. Anda makan painkiller di waktu perut anda lapar, confirm anda kena gastrik. Jadi elakkan makan ubat-ubat yang dalam perut lapar. Begitu juga merokok sebenarnya. Anda merokok dalam keadaan perut anda lapar, anda boleh mengalami gastrik. Okey, saya bukan doktor. Saya bukan pakar perubatan pun. Tetapi saya sudah bertemu ramai pesakit anxiety dan saya sendiri membuat penyelidikan berkenaan dengan anxiety. Dan apa yang dan alhamdulillah ramai juga yang telah dapat saya bantu dan dapat saya rawat. Itu pun mereka yang mendengar nasihat. Yang tak dengar nasihat ni pun saya tak dapat nak bantu mereka. Okey, macam mana nak latih fikiran sentiasa positif? Contoh sekiranya ada masalah, boleh tenang saja. Okey, jadi begini tuan. Nak latih fikiran sentiasa positif. Okey. Fikiran ni bagusnya kita sebenarnya ada positif dan ada negatif. Kalau kita sentiasa positif je pun sebenarnya ada negatif di situ. Tak baik juga. Dan orang yang contoh begini. Apabila anda didatangi oleh seseorang, anda harus ada sangka buruk kepadanya. Apakah orang ini akan menipu aku? Apakah orang ini ingin mencederakan aku? Jadi anda akan sangka buruk katanya. Itu demi untuk keselamatan diri anda. Kalau sekiranya anda sangka positif saja, orang ini baik, orang ini bagus. Kalau yang datang itu penjahat, anda benar-benar akan menghadapi banyak masalah. Contohnya lagi satu. Kalau sekiranya anda ternampak satu benda yang melengkar, okey? Fikiran anda akan fikir, ada ular dekat situ. Faham? Jadi bila anda berfikir negatif, ular, sekali anda pergi tengok, bukan ular, tali. Jadi fikiran negatif itu sebenarnya adalah untuk memprotek diri anda. Tuhan menjadikan fikiran-fikiran negatif itu ada manfaatnya. Jadi biarkan saja, yang penting gunakan fikiran sadar anda untuk anda tapis apakah itu baik atau tidak. Positif atau negatif itu biarkan saja. Yang negatif, kita terima dia sebagai bahagian daripada fikiran kita. Yang positif juga kita terima sebagai sebahagian daripada diri kita. Ramai juga yang berfikiran positif ini selalu kena tipu. Okey, orang tu pinjam, lepas tu dia berlakon, anak saya dah tak makan sebulan, anak saya dah tak itu, tak ini, dia dapat duit, dia beli dadah dan sebagainya. Benda-benda macam itu biasa. Okey, kalau kita tak berfikir negatif, kita akan ditipu-tipu orang. Jadi, negatif dan positif itu tak penting. Sebenarnya anda harus bijak di dalam mentafsirkan apakah itu baik untuk anda ataupun tidak. Okey? Ada soalan lain? Asliha, ya Puan Erna PM Majatun. Okey, boleh saja. Tapi saya, kalau bagi mereka yang nak buat rawatan jarak jauh dan sebagainya, saya tak syorkan. Kalau nak buat rawatan jarak dekat. Saya senang untuk menilai di berapa parahnya diri anda. Okey, sungguh pun begitu, saya tak menjamin penyembuhan anda. Ada orang yang minta, okey, kalau saya dirawat ini, apakah saya dijamin sembuh? Anda pergilah doktor pakar hospital tercanggih di dunia ini pun dia tidak jamin untuk kesembuhan anda. Tak ada doktor dekat dunia ini boleh jamin anda sihat dan sembuh. Okay. Bila anda nak operation, dia akan minta anda tanda tangan surat sekiranya terjadi apa-apa kejadian kepada anda. Anda tidak boleh mendakwa doktor, tidak boleh mendakwa hospital. Anda kena tanda tangan benda tu. Okey, jadi tak ada kata jaminan. Anda datang saja. Puan Maizon.
Waalaikumsalam. Semoga anda bertambah sihat. Lama tak jumpa Puan Maizun. Okey, nanti kita ke ngopi-ngopi ya. Okey, Teha. Okey tu ni makan tak tentu. Okey tu ni makan. Ya, makan-makan yang tak tentu pun menjadi masalah. Jadi sebaiknya kita makan pada kadar yang sedikit tapi kerap. Bagi orang yang menghadapi masalah gastrik, makan sedikit tapi kerap. Elakkan makan pedas. Dan kalau boleh selepas maghrib jangan lagi makan benda-benda berat. Bila anda makan benda-benda berat, anda makan benda-benda yang keras ataupun pedas, bangun pagi nanti asid itu akan naik, akan jadi GERD dalam diri anda. Bila anda mengalami GERD, mula anda rasa pedih, mula panic attack datang, kemudian anxiety pun datang dan anda katakan anda ada saka, ada itu, ada ini. Masalah berpanjang-panjangan. Okey. Jadi elakkan diri anda daripada makan benda-benda pedas sementara anda belum sihat. Anda dah sihat, besok pokok cili itu pun anda boleh tumbuk-tumbuk untuk anda buat sambal, tak ada masalah. Okey, Waalaikumsalam di Cahaya Sakti. Terima kasih menonton anda-anda semua. Jadi saya pun tak tahu dah berapa minit dah saya tonton ni, dah lama ke? Saya rasa dah setengah jam. Okey, kalau tak ada soalan, tak ada apa, kita stop di sini. Kalau ada soalan, silakan bertanya. Rindu pula nak jumpa di Selayang. Bila ada lagi? Okey, pada 18 dan 19 hari bulan ni, saya ada buat kelas di Selayang. Kelas hipnosis di Selayang. Bagi mereka-mereka yang nak join kelas saya, murah-murah aja. Bagi mereka yang baru, iurannya cuma RM600 sahaja. 2 hari kelasnya. Dan di situ kita belajar habis-habisan daripada zero, daripada tak tahu apa-apa berkenaan dengan hipnosis, sehinggalah anda mampu untuk melakukan hipnotis. Dan sekiranya anda keluar daripada bilik kuliah itu, anda tidak lagi mampu untuk menghipnotis orang, saya tak akan benarkan anda balik. Anda kena belajar sampai anda mampu untuk menghipnotis orang lain. Syarat-syaratnya, anda boleh berkata bertutur dengan bahasa yang baik. Anda bukannya orang yang di bawah umur, di bawah 18 memang kita tak benarkan. Dan gitulah. Ya Teha, pada 18 dan 19 kelas di Selayang. Untuk Teha sebagai alumni kami, alumni kita, ada harga special. Kalau nak jumpa-jumpa, nak ngetih-ngetih, jomlah. Kita reuni, lepak-lepak sana kan. Okey, JM Kamarul. Selamat datang tuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Boleh kita berbincang. Pasal kalau anda tak bertanya, sebenarnya saya tak tahu apa yang saya nak katakan. Terus terang saya katakan, saya buat live, saya tidak ada prepare apa-apa pun. Dan saya membuat ini hanyalah dengan kata-kata spontan. Kalau ada salah dan silap, saya minta maaf. Dan saya bercakap berdasarkan daripada pengalaman saya sendiri. Okey, mungkin apa yang saya katakan ini bertentangan dengan perawat-perawat lain, terutama doktor ataupun perawat-perawat alternatif yang lain. Saya minta maaf. Saya bercakap berdasarkan daripada pengalaman saya dan kita masing-masing ada pengetahuan masing-masing. Saya menghormati perawat-perawat semua bahawa ilmu Allah itu sangat luas dan saya tak nafikan apa yang ada pada dada tuan-tuan adalah ilmu Allah juga. Cuma kemungkinan saya tidak mempelajarinya, jadi saya lebih happy kalau kita saling menghormati, saling membantu walaupun kaedah kita berbeza. Jadi saya sangat gembira
kalau sekiranya kita sama-sama masyarakat kita bersatu padu di dalam kita menjayakan, kita meletakkan level rawatan alternatif ini di level yang paling baik. Okay. Puan Rauza Mak Rejab, Tun boleh share cara solat khusyuk? Okey, cara solat khusyuk saya dah pada hari pertama saya start live. Anda boleh tonton. Anda boleh tonton lebih kurang dalam 50 minit kot saya punya live tu. Bolehlah yang mana yang tak berkenan tu laju-lajukan sikit, ambil yang dia punya poin-poin aja. Kat situ saya telah bercakap berkenaan bagaimana untuk solat khusyuk, bagaimana untuk anda berzikir dengan lebih khusyuk lagi. Baik Sipu, saya nak minta pencerahan tentang teknik untuk reformat memori pesakit. Okey. Jadi kalau menurut saya memandang daripada kajian psikologi, okay, bahawa data-data yang ada kepada diri manusia itu terletak di minda separuh sedar ataupun di subconscious. Jadi kita ada 3 bahagian otak, iaitu subconscious atau minda sadar, iaitu minda sadar, otak kiri. Otak kanan dipanggilkan minda bawah sadar, dan ada satu lagi yang dinamakan minda tidak sadar. Jadi itu 3 bahagian yang telah dianu. Jadi antara subconscious dengan unconscious dia itu berbeza, okey. Pada awalnya kita anggap benda itu dulu-dulu, kalau dulu masa dulu kita belajar hipnosis, kita anggap subconscious dengan unconscious itu sama. Tapi sebenarnya dia berbeza. Okey, macam subconscious ini kita boleh program. Kita boleh program dia, kita boleh ubah-ubah dia, tapi unconscious ini dia tidak boleh kita ubah-ubah. Unconscious ini dia menjaga untuk perjalanan nafas, nadi kita, perjalanan darah, sel-sel tubuh badan kita, untuk tumbuhkan kuku, untuk tumbuhkan rambut, untuk keluarkan air liur, dan untuk menjadikan tubuh badan kita berjalan dengan sempurna. Itu di unconscious kita, terletak di unconscious. Ini menurut kajian sains lah. Sebenarnya sains pun tidak tahu di mana letak yang sebenar-benarnya. Jadi kita katakan dia terbagi kepada 3 bahagian itu, conscious, subconscious dan unconscious. Itu adalah untuk kemudahan kita belajar. Kita faham, oh benda ni rupanya macam ni. Jadi pencerahannya begitu je lah. Okey, Puan Huda, Waalaikumsalam. Okey, jadi faham semua? Jadi untuk kita memprogram, tadi yang berkenaan Tuan Kamarul tadi belum terjawab lagi. Untuk kita reformat balik memori pesakit itu. Okey, bila anda ni Tuan Kamarul ini seorang perawat. Saya kenal beliau. Jadi ingat, bila anda merawat, tidak ada pesakit yang membawa energi positif. Semua pesakit membawa energi negatif. Okey, jadi anda kena sadari bahawa pesakit ini membawa energi negatif. Jadi makanya anda kena bersiap sedialah. Okey, jadi kebanyakannya orang kadang-kadang dia rawat, lepas tu dia yang menghadapi masalah. Dia kata, aku tak boleh rawat kau, nanti aku sakit. Aku tak boleh urut kau, nanti badan aku sakit. Itu orang-orang yang kadang-kadang dia tidak faham keilmuan energi, bagaimana energi itu boleh mengalir, boleh berpindah, kena tempiasnya, gitu. Jadi untuk kita reformat balik, kita kena reformat hingga di peringkat minda bawah sedar dia. Dengan cara saya menggunakan hipnosis. Anda boleh reformat dengan banyak benda. Okey. Anda boleh menggunakan hipnosis, anda boleh menggunakan NLP, anda boleh menggunakan EFT, anda boleh gunakan dengan cara tradisional, anda boleh format dia dengan ru'yah, anda boleh format dia dengan akupuncture, dengan bekam, dengan apa, semuanya anda boleh lakukan. Semuanya itu adalah dapat membantu untuk anda reformat semula memori pesakit. Okey, jadi
Kalau data-data di dalam memorinya itu salah dan anda ingin perbaiki data-data tersebut, anda cabut, cari akar masalah dia, anda buang dan anda gantikan dengan kata-kata yang baru. Okey, begitulah Tuan Kamarul. Jadi benda itu kalau sebenarnya kalau nak lebih lanjut, nanti datang kelas saya. InsyaAllah. Itu saya ajarkan daripada A sampai Z. Daripada orang tak tahu, daripada zero, daripada tak tahu apa-apa, saya pastikan dia dapat menjadi dia lebih faham. Dan untuk belajar dengan saya ni simple. Lepas anda belajar, anda boleh mengajar orang lain. Saya tak ada apa-apa. Pergilah belajar mengajar. Ilmu itu kembangkan sebanyak yang mungkin. Okey, Puan Teh Hatun, boleh ke kita format minda kalau selalu terlupa? Okey. Apabila kita sadari bahawa aku ni pelupa, aku ni pelupa, aku ni pelupa, sebenarnya anda adalah orang yang ingat. Orang yang pelupa ini, dia tak ingat yang dia lupa. Gitulah. Jadi, selagi anda ingat yang anda lupa, sebenarnya anda sangat ingat. Tetapi, anda telah melakukan satu program di minda anda bahawa anda lupa. Bila anda lupa, benda-benda yang penting anda abaikan. Jadi, otak kita ni, dia ada menyimpan memori jangka pendek dan menyimpan memori jangka panjang. Lain kali anda format pada diri anda adalah orang yang ingat. Apabila anda menghadapi apa-apa pun, anda cuba ingatkan. Ingatkan saja. InsyaAllah anda akan jadi orang yang ingat nanti. Macam itulah Teha bunyinya. Okey. Laupan. Ini kawan lama saya, sama classmate dengan saya, kawan baik saya masa di sekolah. Kami berkawan daripada kecil. Laupan, okey. You sihat, okey Laupan? Okey, Tuan Kamarul, terima kasih untuk pencerahan Sifu, terbaik dan mantap. Sama-sama. Tapi yang memang pelupa tu, saya memang pelupa tu, memang pegang barang tak sampai seminit dah lupa kat mana, jenuh cari barang. Yalah, itu kena latih, okey. Pandai Erna latih diri Pandai Erna supaya menjadi orang pengingat pula. Benda ini kita boleh latih otak kita. Otak itu sebenarnya kita boleh latih. Tuan Rashidi, maaf lambat masuk, saya tak faham hipnosis. Okey, tak apa Puan. Tak apa Tuan. Perlahan-lahan saja. Kalau nak mengetahui pasal hipnosis, Google saja atau YouTube. Di dalam itu ada jutaan maklumat berkenaan dengan hipnosis. Google saja. Jadi walaupun anda Google, anda cuma boleh memahaminya secara am. Tapi kalau anda ingin mengetahuinya secara dalam, anda mengikuti kelas hipnosis. Bukan saya nak menjual saya punya kelas. Anda boleh bertemu dengan mana-mana pengamal hipnosis, sama ada di Malaysia, di luar negara ke apa ke. Anda belajarlah sampai ke Amerika, sampai ke Jepun sekalipun, hipnosis itu polanya sama sahaja. Okey, di mana-mana anda pergi ke Indonesia, anda pergi ke Malaysia, ke mana pun, benda itu sama saja. Jadi untuk anda faham, kalau sekiranya anda ingin faham, anda boleh Google. Dan untuk lebih faham lagi, anda kena masuk kelas. Jadi secara tak langsung, hipnosis ini sebenarnya adalah rawatan minda. Dia lebih cenderung kepada minda. Dia bukan rawatan kepada fizikal. Jadi apabila seseorang itu mengalami masalah kesihatan, kita rawat dia, fizikal dia, dan kita rawat mental dia, penyembuhannya akan lebih cepat. Kerana orang yang dirawat mental dan fizikalnya, penyembuhannya itu adalah lebih baik. Okey, dah. Tak ada lagi soalan-soalan lain. Semua dah senyap. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.